سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي وأمهلتني وتستورني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Yang dirahmati lagi kita kasihi Ashabul Fadilah, Tuan Imam, merangkap Tuan Pengerusi. Yang dirahmati lagi kita kasihi seluruh saf-saf kepimpinan Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail wilayah Persekutuan, dari peringkat nazirnya, dari peringkat pengurusinya, dari peringkat ahli jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal Siak serta ahli jawatan kuasa yang lain, sekaligus kepada para asatizah, para murabbi, para guru, para alim ulama, cikgu-cikgu, juga ke hadrat yang datang daripada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan bawa teman-teman berhimpun di dalam rumah Allah, yakni Masjid At-Taqwa, yang ditakdirkan pada malam ini anak yang dhaif untuk berkongsi sedikit perkongsian pada malam ini, bukan mengajar tapi sekadar berkongsi rasa sempena dengan kehadiran yang bakal tiba, iaitu yang telah pun tiba ma'al hijrah 1444 Hijriah. Syukur kehadrat Tuan Empunya Dunia dan terima kasih, jazakallah khair, barakallahu fiik, ke atas amanah yang diberikan ini.
Kerana sebenarnya hadirin hadirat rahimakumullah, masjid ni bukanlah asing bagi pada saya. Kita hadir di masjid ni bermula daripada belah kanan ni tak ada dulu tuan-tuan dan puan. Seingat saya lah, kalau orang-orang lama sebenarnya tahu, sehinggalah siap, masya-Allah, tabarakallah. Sampailah sekarang tersergam indah antara masjid legend di Taman Tun Dr. Ismail, daerah dari Damansara ini, subhanallah. Dan kita juga mengenali sedikit sebanyak ahli karya kita yang istiqamah rukaan sujadan, menta'abbudkan diri ke hadrat Tuan punya dunia di sini. Di sinilah tempat tuan-tuan guru alim ulama kita berceramah. Al-Fadhil Ustaz Abdul Hayy-nya. Di sinilah beliau membuka kitab, kita tahu. Dan masjid ni juga sempat memanggil pendakwah tersohor sedunia, iaitu Al-Fadhilatul Syekh Mufti Meng. Di sinilah tempatnya tuan-tuan dan puan. Subhanallah, ianya salah satu momen terindah. Dan pada malam ini izinkan anda sedikit sebanyak untuk berkongsi ini tuan-tuan dan puan. Wallahi, apabila masuk ke rumah Allah di Masjid Taqwa ni, satu je anda dapat rasakan dia punya feel, rasa tuan-tuan dan puan. Daripada luar lagi kita nampak tuan-tuan, bila masuk dalam sebiji macam Masjid Quba tuan-tuan dan puan. Kalau siapa yang pergi lah. Dan bila kita rasa ambience, dia punya surround system, dengan imamnya, dengan bilalnya, dengan tuksiaknya. Tuksiak orang lama saya tak tahu, tak nampak malam ni. Biasa orang Banjar kita kulaan Nirin, tapi tak tahu nama mana. Selalu saya jumpa kat luar. Masya Allah, tabarakallah, hebat tuan-tuan dan puan. Tetapi pada malam ni bukan nak cerita pasal rumah Allah ni sangat, sebab hadirin hadirat lebih maklum, lebih faqih, lebih alim daripada anak. Sebab sejarah tidak pernah menipu. Tapi pada malam ini hadirin hadirat, kita nak sembang-sembang sikit mengenai ma'al hijrah ini 1444 Hijriah. Dalam satu maudhu' ataupun tajuk, apa ke tajuknya pun ya, fitnah zaman moden ataupun zaman ujian. Ujian fitnah di zaman terkini lah, boleh kita katakan begitu. Saya tengok poster pun saya takut juga tuan-tuan dan puan. Tapi saya cubalah, insya-Allah. First of all tuan-tuan dan puan, cepat orang putih sikit sebab banyak kita sini, masya-Allah, orang hebat kita di sini. Yang paling penting kita nak bicara mengenai kalimah fitnah itu dulu. Hari-hari tuan-tuan dan puan dalam medsos masing-masing keluar perkataan fitnah. Fitnah ni apa dia? Hak tu dulu. Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah, untuk makluman kita semua, bahasa Melayu ni dia banyak meminjam kalimah-kalimah daripada bahasa Arab. Bahasa Melayu ni kadang-kadang kalau kita tengok perkataan dalam bahasa Melayu ni tidak menggambarkan makna yang menyeluruh jika diperbandingkan dengan bahasa Arab. Sekalipun kalimahnya sama. Ini kita kena faham dahulu. Maknanya bahasa Melayu ni banyak mencedok daripada bahasa Arab. Contoh, kita nak bagi contoh sebelum kita masuk ke dalam deep insight dalam program kita. Contoh perkataan yang biasa orang Melayu dalam filem-filem lama digunakan. Tak tahulah filem Mak Kilau ke apa, tapi maksudnya contoh kalimah keparat. Minta maaf pakcik ya. Kalimah keparat. Keparat ni bahasa Melayu. Tapi sedar atau tidak, dia diambil daripada lafaz Arab, iaitu kifarah. Keparat daripada perkataan kafarat. Ini dalam bahasa Arab disebut tebusan ataupun denda. Orang Melayu kita ambil, dia jadi apa? Keparat. Jadi maknanya kalau orang marah kat sesuatu seorang lagi, maka dia kata keparat. Jadi itu bahasa, dari segi istilah bahasa. Begitu juga kita tengok di Malaysia ni banyak logat-logat. Ada logat Perak, logat Kelantan, logat Terengganu, logat Pahang, logat Johor, logat macam-macam logat. Logat Banjar, logat Jawa, logat. Kita tak perasan pun logat ni dalam bahasa Melayu bermaknanya dialek.
tetapi diambil daripada perkataan Arab, iaitu lughah, lughatul Arabiyyah, dialek Arab. Jadi bahasa Melayu ambil bahasa Arab. Begitu sekali kita ni orang Melayu intim dengan Arab. Kemudian kita tengok naskah. Naskah dari perkataan nuskhatun yang bermaksud secarik kertas. Senaskah, selembaran, senaskah, daripada nuskhatun, iaitu secarik kertas. Jadi kita pun ambil senaskah. Similar dengan orang Arab. Perkataan perlu, kalau kita tengok, perlu berasal daripada perkataan fardu. Perkataan petua dalam bahasa Melayu bermakna nasihat. Petua, nasihat-nasihat orang dulu kala, berasal daripada perkataan Arab, iaitu fatwa, yang bermakna pendapat ataupun hukum. Jadi similar, very thin line. Masya Allah, tabarakallah. Hal inilah nak membincangkan maknanya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Bila kita bicara soal makna zaman fitnah, maka bagi orang Melayu perkataan fitnah itu bermaksud sebatas tuduhan-tuduhan palsu. Itu biasa kita dengar. Bila fitnah ni dalam kalangan orang Melayu, maknanya sebatas dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Adapun dalam konteks bahasa Arab, ia bermaksud jauh lebih daripada itu. Yang lebih luas maksudnya, iaitu kalau kita fahami pula melalui konteks Al-Quran dan Hadis, kita akan fahami bahawa fitnah adalah bermaksud segala bentuk ujian yang menguji jati diri agama umat Islam. Jadi itu maksud dia fitnah. Sebab itu orang dulu-dulu ada Kitabul Fitan, Kutubul Fitan, kitab fitan. Fitan ni ujian, fitnah ujian. Jadi segala bentuk ujian yang menguji jati diri agama umat Islam. Sebab itu tuan-tuan perempuan, pertama yang paling kita nak kena ambil cakna pada malam ini ialah kita kena cakna dengan bahasa ini, bahasa Arab. Apatah lagi bila kita dengar Syekhul Kabir Imam kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kita dengar tu sedap, tapi kita kena ambil cakna maksud dia. Bertahu dah kita semayang. Itu satu bab. Yang kedua, kita terlepas pandang dalam bab jawi ni tuan-tuan. Depan saya ni banyak pakcik-pakcik. Mohon maaf saya tinggi sikit duduk ni, bukan makna kita dimuliakan, tidak. Orang lama kita pakcik-pakcik dulu ada majalah Watan, ingat? Warkah Watan. Watan ni kita baca kedai kopi tuan-tuan. Kena pula kopi 434 lah, macam-macam kopi keluang semua ni. Kita baca Watan. Ataupun utusan Melayu dulu, semua dalam tulisan Jawi. Sekarang tak ada dah. Jadi generasi moden mutakhir ini, ujian kita juga adalah kita kena memperkasakan balik tulisan Jawi ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan pergi ada negeri di bandar-bandar yang mengekalkan monumen-monumen lama ni, yang sejarah-sejarah yang dikekal lagi, bangunannya, struktur dia. Ada kedai-kedai, termasuk kedai-kedai kopi, ahseng dan sebagainya, atau mutusami sekalipun, menggunakan tulisan Jawi di atas kedai-kedai kopi mereka. Masya Allah. Jawi ni penting tuan-tuan. Kalau tak, jadilah macam patutnya kita nak sebut pasal AIDS, tapi kita kata pasal Aedes. Kita nak sebut bahawasanya Facebook, tapi berapa ramai tidak tersilap cakap Fasikbook. Ada imam kadang-kadang tak cek teks, dia naik-naik atas khutbah, dia terus baca je tuan-tuan. Memandangkan keadaan ekonomi kita sekarang, para remaja hendaklah menceburkan diri untuk terus mutafansirin. Makmum pening kepala, apa pula mutafansirin, tak pernah kedengar. Rupanya tuan-tuan perempuan, minta panun caroyanun, mata pencarian. Jawi. Ada kes dulu tuan-tuan perempuan, imam duk baca, diharamkan makan kuda dan keladi di atas mimbar khutbah. Menung sahabat tu, baru dalam garis motor dia bawa keladi, dah haram pula katanya. Rupanya bukan keladi, keldai, kaplam dahlia. Jawi.
Kita pergi pula ke Perak, dia kata je, untuk makluman sidang Jumaat sekalian, sesungguhnya birabbikum itulah merupakan sunnah Nabi SAW. Makmum pening, kenapa birabbikum tak pernah kedengar birabbikum? Rupanya barabakafnin, berbekam, tuan-tuan dan puan. Bahasa Jawi jangan diperkecilkan. Pergi ke Terengganu, masing-masing dalam keadaan bersiap siaga dengan senjata mereka. Senjatanya lembing, pedang dan fa'innahu. Makmum pening, apa pula fa'innahu ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, fa alif nun ta al marbutah, iaitu panah. Dan paling akhir tuan-tuan dan puan, di negeri Perlis ada satu kiai tengah baca kitab lama. Dia kata kita semua hendaklah komited dengan saranan kerajaan. Apa komited pula? Rupanya committed, tuan-tuan dan puan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah dari sudut penulisan Jawi yang kita makin ketinggalan. Quran apatah lagi. Walaupun kita tahu pa, cha tak ada di dalam ga tak ada di dalam tulisan huruf hijaiyah Arab. Quran ini tidak ada, dia tulis Jawi saja. Tapi yang paling penting kita nak bagi tahu makna fitnah ini, balik kepada maudhu dan tajuk kita tuan-tuan. Sebab itu dari sudut bahasa, para ilmuwan bahasa Arab telah pun menjelaskan dari sudut bahasa fitnah ni bermaksud dugaan atau ujian. Kalimah fitnah juga terpakai apabila terjebak dalam situasi yang tidak disukai oleh Allah. Maknanya kita kufur kepada Allah. Itu fitnah. Kemudian azab, pembunuhan, tersekat dari terus melangsungkan kehidupan di jalan yang benar dan tersesat daripada hidayah dan petunjuk Allah SWT, itu juga fitnah. Imam Ibn Jarir At-Tabari menyatakan bahawa fitnah itu adalah kekeliruan yang berlaku hingga kebenaran dan kebatilan menjadi kabur untuk dikenal pasti. Beliau turut menjelaskan bermaksud terjebak ke dalam kemaksiatan dan hipokrasi juga adalah fitnah. Imam Ibn Al-Arabi berpandangan fitnah membawa makna tribulasi dan konflik yang berlaku sesama manusia. Imam Al-Qurtubi menjelaskan fitnah juga bermaksud tekanan yang menyebabkan jalan untuk bersama kebenaran itu akan disekat, bahkan akan sentiasa ditolak. Makna antara Imam Ibn Hayyan juga menyatakan fitnah adalah penyesatan yang berlaku, bermaksud fenomena yang akan mengubah hidup kita beransur-ansur menjadi sesat. Itulah maksud zaman fitnah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita telek tafsiran para alim ulama berkenaan kalimah fitnah ini, dia membolehkan kita memahamkan bahawa zaman fitnah adalah zaman pertama majoriti manusia hilang pedoman. Al-Quran dan Sunnah tak dijadikan lagi sumber rujukan hidup dalam erti kata yang sebenar. Ada Quran di rumah masing-masing, tapi bukan jadi bahan rujukan. Mungkin sebagai hantaran, mungkin sebagai replika, mungkin begitu dan begini. Masya Allah, tabarakallah wa'azubillah. Saya yakin di TPDI ini tak ada begitu. Yang kedua, kekeliruan berlaku dengan cukup rancak. Mana-mana rancak menyebabkan paradigma manusia jadi songsang. Kebenaran dianggap batil dan perkara batil dianggap benar. Ini juga zaman fitnah. Kemudian jalan untuk melangsungkan agenda-agenda yang baik akan semakin sempit, disalahartikan, malah yang lebih tragis disekat. Kebaikan dan kejujuran sukar mendapat tempat jika dibandingkan dengan penipuan dan pengkhianatan. Ini juga disebut zaman fitnah. Juga disebut kezaliman, penindasan, krisis dan peperangan demi peperangan meletus. Itulah zaman ujian, zaman fitnah. Begitu juga disebut kejahilan. Bukan hanya zahir, kejahilan batin. Dan ilmu dianggap sebagai biasa, menyebabkan kejahilan cara fikir mengambil alih kaedah penilaian manusia. Tuan-tuan, hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang anak kalamkan ini cuba kita koreksi dengan waqi' yang berlaku pada hari ini.
termasuklah pertimbangan untuk merugi dunia lebih diutamakan dan diangkat sebagai penentu berbanding penilaian akhirat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Facebook kita, Instagram hari-hari, bagaimana orang berniaga untuk mencari sedikit karunia Allah, rahmat Allah yang punya luas, tetapi mereka sudah tidak peduli kepada soal hukum dan hakam, kerana hukum hakam seolah-olah menjadi barrier untuk mereka mencari pitih adik kakakku sekalian. Akhirnya mereka langgar. Jadi mereka langgar, followers ramai, orang suka. Bila orang suka, orang beli. Dan ini menunjukkan kita berada di zon zaman fitnah itu. Mungkin banyak lagi maksud zaman fitnah yang boleh kita fahami jika dipadankan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan tanda-tandanya hari kiamat. Hampirnya hari kiamat. Cuma yang pasti apabila disebut zaman fitnah, ia adalah zaman iman orang-orang beriman ditekan dan semakin ditekan. Bila anda sebut perkara ni tuan-tuan, saya terus tertempeling muka saya sendiri tuan-tuan. Bila melihat sekitar kita ini, wallahi benda itu sedang berlaku sekarang. Kita melihat, we saw with our own eyes, hari-hari di hadapan mata kita, orang sudah tidak peduli soal agama. Orang sudah tidak ambil cakna soal sensitiviti dalam beragama. Malu kita kadang-kadang dengan orang yang bukan seakidah dengan kita, yang mempertahankan agama mereka, mengikut cara mereka. Tetapi malangnya, we born as a Muslim and we will die as a Muslim. Tapi corak perlakuan kita di atas dunia sementara ini, kadang-kadang umat Islam sendiri memperlekehkan agama yang dibawa, dianuti. Allahu Akbar. Sebab itu hadirin hadirat rahimakumullah, disebut di dalam suratul Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu mampu memudaratkan kamu apabila kamu telah beroleh hidayah. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Maka dia akan memberitakan kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Menurut Imam Ibn Katsir mentafsirkan bahawa Allah menyuruh orang beriman agar sentiasa memperbaiki diri mereka dengan terus melangsungkan kebaikan semampu mungkin. Fastabiqul khairat, dan segeralah kalian berbuat benda baik, segera berlumba-lumba tuan-tuan dan puan, kerana di sana mereka berlumba-lumba untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala secara kita tidak sedar. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini juga menunjukkan bagaimana jati diri orang-orang beriman tidak akan beroleh dipengaruhi oleh kerosakan golongan-golongan perosak. Sebab itulah kalau kita teliti suratul Ma'idah ayat 105, sebelumnya lagi pada 104 Allah berfirman menyuruh agar menjauhkan diri dari pentaksuban secara mengkhinzir buta, membuta tuli tanpa ilmu. Dia akan jadi perkara ni dulu tuan-tuan dan puan, barulah akhirnya terpisah kepada dua golongan. Sebab itu selepas ayat budaya fanatism, budaya yang ikut secara membuta tuli ini, akhirnya tuan-tuan dan puan, orang-orang yang berilmu akan melihat kepada perlakuan yang tidak didasari atas neraca ilmu, maka akhirnya
Orang yang beriman, berilmu, beramal ini akan berpaling, dan golongan-golongan yang fanatik mengikut saja tanpa ilmu ini, bighairi ilm ini, akan duduk di dalam zon mereka, dan mereka selesa duduk di dalam rakan-rakan yang sama waktu dengannya. Dan itulah yang berlaku pada hari ini apabila kita melihat tak jauh daripada kita, tuan-tuan, di Taman Tun Dr. Ismail ini. Saya tak perlu sebut nama tempat itu. Hadirin hadirat lebih maklum, tuan-tuan dan puan. Dah lama dah tersergam di PTDI ni. Rupa-rupanya asbab musabab seorang gadis daripada Perak, negeri aku lah pula ya, Kuala Kangsar tu, yang mana dia terlepas pandang menyatakan bahawa dia menghafal 15 juzuk sudah. Alhamdulillah, kita tengok tu cantik, sempoi, 15 juzuk, Masya Allah, Tabarakallah, kan? Hidup Perak, tiba-tiba pula dia boleh tanggalkan tudung dia, tuan-tuan dan puan. Dia tanggal tudung tu boleh tahan lah. Pasal hari-hari kita tengok non-Muslim tak bertudung, mungkin tak rasa apa sangat. Dia buka pula baju dia, tuan. Yang ini we cannot brain. Kita tak boleh brain dah, tuan-tuan. Naknya makcik-makcik kat belakang, makcik-makcik tengok video tu akan rasa terkesan, dia keluar lah break tu, dia akan keluar Pasal apa? Sebab makcik duduk dalam rumah Allah. Barang siapa memuliakan rumah Allah, Allah muliakan rumah dia. Nak hati makcik, hati Datin Seri kat belakang ni Allah dah tutup dah. Bila tengok benda yang bersalahan dengan agama, dia terus block. The power of iman tu. Tapi orang-orang yang sama waktu dengannya, tuan-tuan dan puan, dia tak peduli, tuan-tuan. Pasal apa? Dia selesa duduk dalam zon tu. Sebab itu mereka bertepuk tangan bila sahabat ni membuka pakaian dia. Orang bertepuk tangan. Kerana apa? Kerana an-nas aduwwu bima jahil. Manusia jadi musuh dengan apa yang dia tidak tahu. Cuba makcik-makcik kat belakang yang tahu soal hukum, pasti makcik terasa, tak boleh ni, tak boleh ni, tak kenal lagu ni. Tapi mengapa mereka tak rasa begitu? Kerana mereka selesa duduk di dalam zon mereka. Ini yang dikatakan dalam ayat tadi, bahawasanya golongan yang membuta tuli mengikut sahaja tanpa ilmu, bighairi ilm, mereka akan duduk setempat, tuan-tuan dan puan. Sedangkan orang-orang di dalam masjid takwa ni, tuan-tuan dan puan, akan rasa terasing dengan mereka. Bukan nak tunjuk kita holier than thou. Bukan nak tunjuk kata, oh, kami duduk rumah Allah ni, kami lebih suci daripada hampa. Bukan itu tujuan kita. Kita berbalik kepada fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Sekiranya kamu selisih pendapat, rujuk Quran dan hadis. Terang lagi bersuluh, Quran kata tak boleh begini, hadis kata tak boleh begini. Maka kita pun kata ahli rumah Allah pun kena ikut kata begitu. Alangnya, tuan-tuan, yang kita sedih apabila menggunakan perkataan saya hafal 15 juzuk. Yang tu yang tak kena. Kalau soal dia tak sentuh soal tu, tak apa, biar arti kat mereka lah. Tapi bila dia sentuh soal tu, tuan-tuan, seolah-olah mau tak mau ada suatu budaya nak menetralisasikan Islam, nak meliberisasikan Islam. Secara sedar atau tak sedar, aku tak tahulah, tuan-tuan, sedar tak sedar benda ni. Semua nak diliberalismkan, semua nak diliberalkan. Semua kata, okay, I'm a Muslim, aku boleh buka aurat. Okay, no problem, masih muskilah, tak ada masalah. Generasi anak-anak kita, pakcik-makcik, datuk-datuk, datin-datin, kita akan mati. Tan Sri Mustafa Kamal baru meninggalkan kita, tuan-tuan, tempat kami di dalam Sara Perdana. Setidak-tidaknya tersergap indah masjid-masjid yang dia tanam siap-siap untuk bekalan dia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita dah memamah tanah di dalam tanah, dimakan cacing dan ulat jasadiah kita, tuan-tuan. Roh disoal siasat oleh malaikat munkar dan nakir. Tiba-tiba aset yang kita tinggalkan, wala'uzubillah min zalik, kalau ini tidak dibendung, tuan-tuan, kalau ini tidak disentuh, tuan-tuan, saya khawatir orang masjid rasa selesa duduk dalam rumah Allah, sedangkan sahabat kita yang di luar sana jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggungjawab kita orang masjid. Muslimin muslimat rahimakumullah. Seorang sahabat bernama Sa'labah Al-Khushani pernah bertanya kepada Rasul, bila Nabi sebut ataupun dikatakan dalam Quran tadi, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu, maka Sa'labah ni tanya kepada Rasulullah, apa maksud wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu?
Maka Nabi menjawab dengan hadis yang begitu panjang. Saya ambil dia punya syarah dari matan, saya tak baca tuan-tuan. Apa dia? Nabi kata, teruskanlah olehmu untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, sehinggalah kamu akan melihat sifat kedekut yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kehidupan dunia yang diutamakan. Serta orang akan berasa terpesona dengan pandangan masing-masing. Maka ketika itu kamu perlu bergaul hanya dengan orang-orang yang searah denganmu sahaja, dan jauhilah orang-orang kebanyakan. Maka sesungguhnya setelah zamanmu akan datang zaman penuh ujian. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama seperti menggenggam bara api. Ketahuilah saat itu orang yang terus berusaha berpegang dengan agamanya akan beroleh pahala umpama 50 orang yang turut melakukan amalnya yang sama. Subhanallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, hadis rawahu Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadis ni lengkap nak cerita perihal gejala zaman fitnah. Tajuk kita lah ni. Bermula dengan dakwah sebagai benteng iman umat Islam. Jika kita tak mulakan dengan dakwah ni tuan-tuan dan puan, jika ia tidak dilangsungkan dengan kadar yang cukup, maka berleluasalah penyakit-penyakit rohani yang akan merosakkan agama. Penyakit rohani ni tuan-tuan. Yang kedua, dalam keadaan yang rosak itu, Nabi menyuruh agar pandai memilih lingkungan yang baik, zon yang baik, aura yang baik, surrounding system yang baik, ambience yang baik, sekaligus usah mudah terpengaruh dengan arus masa yang tabiatnya merosakkan. Alhamdulillah, bukan tak boleh tuan-tuan bermedia sosial tuan-tuan dan puan, tetapi hadirlah ke rumah Allah. Kalau filem Mak Kilau 80 lebih juta tuan-tuan dan puan, tapi Mak Kilau juga, jangan lupa ke surau. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika itu kejahilan dilestarikan dan dibanggakan. Ni zaman dia. Maka kekeliruan semakin melata. Kok mana ni zaman aku tok nenek moyang dulu tak boleh ni. Lah ni macam okey. Semua okey. Lantas Nabi menggambarkan bahawa untuk istiqamah dengan agama itu sangat sukar, ibarat menggenggam bara api. Maka kuncinya, kata Nabi, adalah innallaha ma'as sabirin. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Nak letakkan sabar tu jadi indah tu kena mujahadah tuan-tuan. Orang boleh cakap sabarlah. Yang ini dah berguling-guling dah. Stres ni. Sabarlah. Kena faham maksud sabrun jamil. Sabar itu indah. Tang mana indah dia sabar? Hanya orang yang melalui rasa itu, yang bermujahadah, yang betul-betul rukaan sujadan ikhlas, yang betul-betul mencari wali mardatillah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, yang faham kalimah sabar yang sebenar. Tuan-tuan, akhir kali baginda mengkhabarkan janji yang baik. Nabi pesan kita. Nabi pesan 1400 lebih tahun yang dulu dah. Sesiapa yang tetap dengan agama ketika zaman tersebut terjadi, maka amalannya akan digandakan seumpama 50 orang. Allahu Akbar. Dia semayang seorang, tapi umpama 50 orang semayang. Dia puasa seorang, tapi umpama 50 orang asyam, as-saum berpuasa. Dia naik haji pergi seorang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seorang yang melafaz talbiyah, umpama 50 orang, kata Nabi, bagi yang mempertahankan imannya di saat zaman itu. Allahu Akbar. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, menyentuh berkenaan dengan golongan-golongan di akhir zaman yang penyakit gilakan dunia, sehingga manusia sudah tidak menghiraukan soal pertimbangan halal dan haram, maka benarlah kata hadis merujuk kepada akhir zaman, sepotong hadis riwayat Bukhari yang menyatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun
la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haramin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama qala. Akan datang satu zaman ke atas manusia, mereka sudah tidak peduli dari mana datang hartanya, apakah dari sumber yang halal ataupun yang haram. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, ambil cakna soal ini. Tengok kita, keluarga kita berniaga, tuan-tuan puan-puan. Tengok jiran tetangga kita, tengok karya kita, tengok masyarakat kita, tuan-tuan puan-puan. Bila berniaga, apa yang mereka promokan di dalam ruang media sosial? Apa yang mereka provokan di dalam ruang media sosial? Setawana hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini ada kenanya suasananya dengan kita pada hari ini. Orang sudah tidak fikir dah, tuan-tuan puan-puan. Ini yang berlaku di Terengganu. Di sebuah kedai menjual air buah. Kakak buah sudah terlepas pandang. Lagi pakai ketat, lagi ramai orang singgah kedai. Air buah pun laku, tuan-tuan puan-puan. Orang sudah tidak fikir soal halal dan haram. Yang penting masyhur. Yang penting masyhur. In the name of comedy. Saya, tuan-tuan, saya ramai kawan-kawan, rakan-rakan nanti saya sezaman dengan saya. Orang rumah saya pun ada malam ni, insya-Allah. Beliau pun lagi lama dunia artis. Dia dah berhenti ya. Tapi nak habaq main, bukan nak habaq soal itu, nak habaq, tuan-tuan. Dia suasana kita ni, tuan-tuan. Itu saya kata dia duduk dalam keadaan ikut persekitaran. Sebab itu ramai orang hijrah hari ni, tuan-tuan. Kalau kita tengok otai-otai rockers hijrah. Dan bila mereka hijrah, tuan-tuan, mereka pergi ke mana? Pertama saya tengok golongan tabligh, betul ya no? Ali Ekspedisi, Bob Lokman, Ijam Madison. Siapa lagi? Banyaklah. Iwan Shahman. Masya Allah, banyak, tuan-tuan. Dan mereka terus berkarya, tapi maklumkan lagu keisanan, ketuhanan dan pentauhidan. Tapi yang saya nak sebut, ke mana dia duduk sekarang ni? Rumah Allah. Masuk dalam rumah Allah, tuan-tuan. Dia punya tenang rumah Allah ni, tuan-tuan puan. Dengar azan tu saja sudah cukup lah. Yang dulunya kalau kita sebelum hijrah, kita dengar azan ni, tak ada apa-apa. Tuhan memanggil, ku tidak menyahutnya. Tuhan memanggil, aku mendengar saja. Tuhan memanggil aku, ku sahut sekali sekala. Itulah diri aku, belum jinak dengan Tuhan. Ni kita nak dengar azan ni, terus aku nyanyi lagu tu. Masuk azan lah tu. Belum ke? Ya, azan ni, tuan-tuan, jangan main-main. Orang peleceh ni, muazzin. Awak apa kerjanya awak? Oh, saya enggak ada kerja apa-apa, cuma muazzin kecil-kecilan aja katanya. Orang nampak kecil muazzin, tuan-tuan. Orang tak tahu, dan sepotong hadis menyatakan di akhirat kelak atwalun nas, tengkuk para muazzin ni panjang. Itu satu pendapat lagi, kata ditinggikan makam mereka di akhirat sampai orang kenal. Oh, itu Bilal ni, oh itu muazzin ni. Orang kenal, tuan-tuan. Kita yang dulu kat dunia orang kenal ni, hebat ni, Masya Allah, tabarakallah. Orang tak kenal pun gitu, tuan. Tetapi specialnya apa yang dibawa oleh Bilal Abdul Rabah ini, sampai di akhirat orang boleh kenal, ni muazzin Masjid At-Taqwa, ini muazzin Masjid Bilal Abdul Rabah, ini muazzin Masjid Al-Mustaqim. Contoh. So, jangan perkecil. Termasuk jangan perkecil imam ni. Imam ni telah lah tak saya sembang lah, itu memang power lah. Ni Tok Siap punya kerja ni, Masjid Taqwa ni, tuan-tuan. Jangan perkecilkan peranan Tok Siap. Orang nampak Tok Siap ni sebelah mata ya. Kalau tak kerana Tok Siap, tuan-tuan, tek cicak merata kita, tuan-tuan. Dahi-dahi bam, nenek tu nandek kat sini. Saya selalu sarankan dalam ceramah-ceramah, anak kata gini lah.
Gaji imam berapa? 2,000. Gaji muazzin berapa? 1,500. Kali ni gaji tok siap sama dengan imam, 2,000 juga. Macam. Tapi tak tahu lah nak ubah bila, tak tahu. Sebab tok siap ni, imam dia datang waktu tertentu. Muazzin datang nak melafazkan azan. Tok siap kena ada hari-hari duduk dalam ni. 24 hours. Kena ada ni. Kematian, soal apa-apa semua orang tok siap. Orang nikah kahwin, orang cari tok siap. Tok imam nikah kan? Bukan nak memperkecilkan apa-apa bidang, sama je semuanya untuk wali mardhatilah, tapi jangan perkecilkan. Tok siap juga merupakan insan yang banyak jasa dia. Saya dah umur 53 tahun ni tuan-tuan, saya tengok banyak tok siap yang istiqamah. Saya pergi ke Teluk Intan tuan-tuan, waktu arwah bapa saya masa dah meninggal lah, masa tu buat ceramah haji, manasik haji, tabung haji kan, kita buat replika Kaabah semua, macam mana cara nak tawaf, macam mana cara nak solat di belakang makam Nabi Allah Ibrahim, macam mana nak sa'i baina Safa wal Marwah. Semua ni tuan-tuan puan, ada satu tok siap kita tengok, subhanallah, daripada dia hitam dulu, saya kecil lagi ikut arwah bapak saya masjid-masjid ni buat apa nama khusus haji, sampailah ni ada dia istiqamah. Kerja apa sekarang? Tetap tok siap ustaz, istiqamah dia. Allah sayang tuan-tuan. Rupanya saya tak sedar, kita cakap dia dah beruban, rupanya aku pun dah beruban juga tuan-tuan. Kita bagilah azan insya-Allah, laluan sikit insya-Allah ni kita sambung sikit lagi. Wallahu taala alam. Saya dah masuk dah waktu. Dua minit lagi tuan-tuan. Masya-Allah. Subhanallah. Ni azan yang kita nak dengar ni tuan-tuan puan, bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Azan yang diilhamkan oleh Tuan punya dunia kepada sahabat dan juga kepada Umar bin Khattab. Maknanya dia bukan bahasa yang di-create oleh manusia tidak. Sebab itu bila dilafazkan dengan tenang, dengan intonasinya, masya-Allah tabarakallah. Itulah kehebatan si muazzin ya. Setakat mana orang dengar suara dia, setakat itulah orang ramai datang untuk bersolat, berimamkan dengan si imam. Setakat itu tidak dikurangi pahalanya barang sedikit pun, subhanallah. Jadi jangan pelekeh. Jangan pelekeh soal muazzin punya tugasan, tok siap punya tugasan, imam apatah lagi, pengerusi apatah lagi, nak well manage macam-macam kerenah mengenai karya macam-macam tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan. Tanyalah kepada pengurusan Masjid Taqwa ni, mereka lebih maklum. Maknanya kita sebagai karya kena support dia orang, imarahkan rumah Allah ini insya-Allah. Baik tuan-tuan. Tafadhal masykur.
Masya Allah, tabarakallah. Siapa-siapa yang baru balik dari menunaikan haji di Makkah Al-Mukarramah, bila dengar azan tadi tu, Masya Allah, dah teringat bila mula kita, Masya Allah. Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi teman-teman. Saat azan begitu bagus, imam pun Masya Allah, tabarakallah, daripada Mahat Tafiz, daripada pondok-pondok, daripada semua sekarang ni, Masya Allah, hebat tuan-tuan. Dalam waktu yang sama, kita bila sebut soal zaman fitnah pada hari ini, di zaman milenium ni, saya tengok ada satu fenomena, iaitu sekarang musim insan jadi insane. Insan jadi insane. Begitu juga tuan-tuan dan puan, orang lebih suka kepada perkara-perkara yang sia-sia daripada yang sincere. Di TDI ni kena guna bahasa begini tuan-tuan. Saya ulang lagi. Insan dah jadi insane. Orang tak suka dah pula kepada perkara yang sincere, tapi orang suka yang sia-sia. Sia-sia. Akhirnya tuan-tuan, menyebut waqi' yang berlaku soal ujian atau fitan atau fitnah yang berlaku sekarang ini, Malaysia gempar apabila sebanyak 1,660 orang dilaporkan membunuh diri yang direkodkan polis semasa PKP dari 18 Mac hingga 31 Disember 2021. Malaysia ni bukan Jepun atau Korea. Daripada 18 Mac sampai 2021, 31 Disember, 1,660 orang tuan-tuan bunuh diri. Tolak cerita kemarin, 2 hari lepas, KLCC, seorang gadis 23 tahun, tak tahulah dia bunuh diri ke tidak, polis sedang siasat, jatuh daripada tingkat 4 ke tingkat berapa, jatuh, meninggal di KLCC. Tengah kita beribadah di sini tuan-tuan perempuan, tahu-tahu mai cerita balik-balik suara khabar, ni orang rumah ada Raflah Kepala Dunggar, dia kata, ni bang cuba tengok hari ni ada ni apa Myanmar mana ni, seorang suami ni pergi campak anak dia 2 orang, campak daripada atas dia jambat MRR2 Kepung. Kita tenang dalam ni tuan-tuan. Di luar sana ada insan dah jadi insane. Anak dia 2 orang ni campak, meninggal budak tu, kemudian dia turut sama sat, dia pun terjun juga, meninggal 3 orang. Dan menurut pengarah bomba negeri Selangor, bukan wilayah, daripada Januari hingga Mei 2022 yang paling terkini, 38 panggilan bunuh diri dilaporkan, dan antara yang paling tragisnya, yang terlibat dalam nak cubaan membunuh diri ini daripada Januari hingga Mei 2022, 38 panggilan nak bunuh diri ini, remaja yang paling banyak terlibat, yang berumur dalam lingkungan 20 hingga 30 tahun. Allah. Kita 20-30 tahun dulu tuan-tuan perempuan, Masya Allah, tabarakallah, baru nak rasa syoknya duduk dalam dunia, baru kenal kawan, baru nak berkawan, baru nak pi bangsa jalan traverse, baru nak pi dekat ni apa nama tu, wilayah kompleks, baru nak pergi jalan Dore Sami, baru nak pergi Benteng. Siapa ingat lagi lah, ni zaman-zaman dengan aku dulu ni, zaman-zaman ni sup Dore Sami, tak usah cerita lah Piccadilly tu dan Red Rooster kat sini tu. Di zaman jahiliah kita habiskan sini je lah. Tapi nak habak main tuan-tuan, hari ni 20 hingga 30 tahun nak bunuh diri tuan-tuan. Alhamdulillah, kata pengarah bomba negeri Selangor, 32 kes dari 38 kes tersebut sempat untuk diselamatkan, manakala 6 lagi kes bila bomba dah sampai
yang kita nampak terdampar di bawah, tuan-tuan. Dah jadi mayat. Tuan-tuan, kita duk sembang cerita Selangor ni, tuan-tuan. Rupa-rupanya ni tempat Ana di Damansara Perdana ni, tak usah sembang jauh. Tahu-tahu ni bomba datang, ambulans datang, polis datang. What happened apa? Dah relay lah, tuan-tuan. No, daripada tingkat atas ni terjun ke bawah. Nasib baik orang Korea. Apatah lagi di zaman kita teruji ni, tuan-tuan. Sebab itu yang paling penting, tuan-tuan, hadirin hadirat Allah. Ingat pesan para hukama. Sesuatu yang paling agung yang turun dari langit adalah hidayah daripada Allah. Itu dari langit turun ke bumi. Yang daripada bumi pula, yang paling agung apa dia bila nak naik ke atas? Itulah ikhlas. Kalau kita dapat dua momentum ni, tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, ya Rabb. Kita nak turun hidayah hari-hari sampai kita mati. Sebab itu hijrah, perkataan hijrah jangan dimanipulasi, jangan dimanipulate. Ada orang pergi umrah, balik hijrah dah. Tahu-tahu lama-lama dibuka balik. Minta maaf, tuan-tuan. Hijrah bukan begitu. Hijrah maksudnya istiqamah. Hijrah maknanya apa? Istiqamah. Istiqamah itu payah, istirahat itu mudah. Hadirin hadirat, kata Imam Ghazali, hakikat diri seseorang itu macam kaca. Kalau dia dah dibersihkan dari semua kotoran, akan tampil karakter ketuhanan yang sejati. Sebab itu yang kita mai kat surau masjid takwa ni, tuan-tuan. Kita nak maintain that karakter ketuhanan tu, kita takut bertukar jadi karakter kesyaitanan. Kita masih dengar lagi bila majlis-majlis baru ni hari raya korban. Allahu Akbar Allah. Kita syahdu, tuan-tuan, hati kita. Runtun hati kita, tuan-tuan dan puan. Kita dengar lagi Bilal melaungkan hayya 'alas salat. Runtun hati kita, tuan-tuan dan puan. Allah sedang panggil kita lagi. Allah usik kita lagi. Allah sedakkan kita lagi. PKP berlaku, hadirin hadirat Allah. Kerja tak jalan. Manager pun ruyuk jatuh. Bisnes habis lingkup. Tuan-tuan, pandanglah itu Allah sedang mencuit kamu untuk kembali kepadanya. Allah tak pernah sifat jalan. Jangan fitnah Tuhan, tuan-tuan. Dalam apa situasi, jangan fitnah Tuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cuma bezanya, tuan-tuan, ingat tak firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan dari kalangan manusia yang ramai ini. Yang kamu tu khairu ummah. Siapa yang khairu ummah ni? Saat ujian yang melanda sekarang ni, siapa dia khairu ummah? Iaitu orang yang menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kejahatan. Baik, saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Dalam proses untuk melaksanakan amar ma'ruf nahyul munkar, ketika ini, seingat saya kita sedang bertembung dalam satu suasana. Tuan-tuan boleh setuju dengan saya, tak setuju pun tak apa. Tapi yang saya nampak sedang bertembung. Kenapa? Dalam media sosial ada yang bangun mempersuarakan isu-isu tertentu. Orang menghina agama, orang hina Allah, orang hina Islam, orang hina Nabi Muhammad SAW. Bangun para alim ulama, bangun para cendekiawan, bangun para hukama, bangun orang-orang masjid. Kita tak boleh biarkan, kita kena bawa laporkan pada pihak berkuasa, ambil tindakan tegas, kemudian educate dia, jangan hukum saja, educate dia supaya dia sedar balik. Tapi tuan-tuan, ada lagi di sana yang keluar dalam Facebook, dia kata, tak payahlah sibuk dengan hal orang lain, kita pun banyak dosa juga. Tak bertemu ke, tuan-tuan? Kita nak duduk dalam zon yang mana? Dalam golongan yang mana satu? Baik, surah At-Taha ayat 43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu
ayat 44. Tadi 43. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha, kata Allah. Memberitahu kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun. Musa, pergilah kamu berdua, dan Nabi Harun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Mengapa? Kerana dia benar-benar telah melampaui batas. Sebab apa? Ana rabbukumul a'la. Kan Fir'aun aja berani mengaku Tuhan ni. Kita sekarang ni baru mengaku Nabi. Zaman dulu Fir'aun dah tunjukkan bukti, kata. Itu pun ramai orang nak pergi tengok Fir'aun, tuan-tuan. Kan? Ada tak? Pergi Mesir kan? Pergi Mesir. Ada satu makcik Kiah hari tu lah. Makcik Kiah pergi. Ustaz, saya teringin benar lah nak menengok Fir'aun lah Ustaz, katanya. Umrah dah lah banyak kali dah. Haji dah 8 kali. Boleh saya nak pergi tengok Fir'aun? Boleh untuk ambil ibrah aja. Pergi lalu saya tengok lah. Kesan-kesan ni Allah nak bagi ingat. Jangan sampai jadi macam Fir'aun. Sampai-sampai makcik Kiah, tuan-tuan puan, kat Mesir tu, ustaz yang bawa tu, mutawif, dia kata, makcik ni saya tak buat turun kat sini saja. Tu nampak tak tu? Itulah dia tempat apa yang makcik nak pergi tengok tu. Itu siapa tu ustaz? Itulah yang makcik nak pergi tengok tu. Siapa? Itulah Fir'aun. Oh, itu Fir'aun ustaz. Al-Fatihah, kata makcik. Masya Allah makcik. Tengok Fir'aun pun Al-Fatihah juga, katanya. Teruja tengok Fir'aun. Fir'aun ni melampaui batas sampai dia katakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tu yang dia buat monumen tinggi tu. Dia berdiri sampai atas, dia kata, Musa, aku tak nampak pun Tuhan kau, aku dah tempat tinggi. Fir'aun ni kedai bear dia kakak sekalian. Maka akhirnya pada ayat 44, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yakni Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Maknanya tuan-tuan, kalau kita quote surah Toha ayat 43 dan 44, dalam konteks ini Allah berfirman kepada Nabi Musa dan juga kepada Harun, pergilah dakwah kepada Fir'aun. Tetapi kata Allah, berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sedar atau takut. Ini yang saya maksudkan tuan-tuan dan puan. Hari ini dakwah jadi suatu pertembungan. Saya tak tahu tuan-tuan setuju tak setuju. Ada orang bagi dakwah keras, orang makin jauh daripada agama. Macam kes di Sabah hari tu, ingat tak? Ustaz tu pakai ketaya, pakai jubah, turun daripada Ford Ranger 4x4. Ni saya ni bagi ni beras-beras ni ingat murah ke? Tapi saya tak minta awak satu je. Saya nak minta awak solat. Ni awak ni semayang ke tak semayang? Dia tunjuk orang pula. Awak ni semayang tak semayang? Lepas tu dia test power pula kawan tu. Udahlah kawan tu sendiri kat tepi rupa menunggu beras. Tak sampai-sampai. Lepas tu dia suruh, cuba baca kunut. Ni kunut pun tak tahu ni, dia kata. Itu belum lagi kunut nazilah. Tuan-tuan, dakwah dia tuan-tuan. Itu orang-orang boleh tengok benda ni, Masya Allah. Sekarang ni pun ada ni dakwah tu. Kan? Tapi mungkin itu cara dia lah. Kita pun kita bukan nak cerita pasal orang. Tapi tuan-tuan, ini saya kata pertembungan dakwah tadi. Bila ada orang berdakwah macam tu, orang akan bash balik. Dia kata, ni apa cerita ni dakwah lagu ni? Ini bukan dakwah ni. Ini nak tunjuk macam-macam lah. Wala'udzubillah. Ada pula kadang yang lemah lembut pula dakwah, dia kata, tak kot mana Ustaz, lemah lembut ni mana mau dia ni, puak-puak ni tak main lemah lembut ni, tak nak mereka kan. Kena bagi paku sikit mereka ni. Ada pula jenis macam tu. Itu saya kata pertembungan antara dua suasana ni. Kita Masjid Taqwa nak pakai yang mana satu ni? Yang penting balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau sepotong ayat. Mungkin sepotong ayat itulah modal kita menghadap Allah di akhirat kelak. Yang besar-besar lain ibadah ni mungkin Allah tak pandang. Yang tu yang Allah pandang. Dan jika tak dibersihkan tuan-tuan perempuan, saya takut tuan-tuan perempuan, kalau semua orang berdakwah ni semua tak kena, itu tak kena, ini tak kena, akhirnya yang nak didakwahi ini akhirnya kotor dan terus kotor. Mereka akan terus dengan begitu gahnya menyutrakan perkara-perkara yang dilarang agama. Betul. Dalam istilah meditation, tuan-tuan, dekat TTDI ni ramai orang hebat.
ada tempat yoga, ada tempat spiritual healing. Saya duduk dalam zone tu. Saya ada berkawan dengan orang macam ni. Sometimes tuan-tuan perlu. Sebab apa? Kita perlu berdiamkan diri. Betul? Silence is healing. Correct. Saya tak nafikan. Sebab itu Rasulullah berkhalwat di Gua Hira. Ada time kita perlu silence, tuan-tuan. Sebab banyak cakap, banyak silap. Tapi ada time bila agama kamu dihina, sedangkan kamu mendiamkan diri, kata Buya Hamka, tukarlah pakaian kalian kepada kain kapan. Kita nak jawab apa, tuan-tuan, kepada Allah? Hadirin hadirat rahimakumullah. 1444 hijrah dah kita ni, tuan-tuan. Gigi makin gugur, mata makin kabur, pipi makin kendur, uban makin berterabur, makan pun bubur, jalan nak jatuh tersungkur, tuan-tuan, yang menunggu lubang kubur, tuan-tuan. Tapi kita dihiasi dengan juadah-juadah yang macam ini. Ayuh, kita ambil tekad bersama. Kita tak mau kata kat orang, kita tak mau hina orang yang dah buat salah, tapi kita nak ajak memperkasakan dakwah ni, tuan-tuan. No matter what, kita ajak semua orang. Yang salah tadi, yang kata dia juzuk 50 juzuk, dia hafal Quran, kemudian dia boleh buka aurat dia, tuan-tuan, kita nak ajak dia. 15 juzuk tu dah bagus dah. Sebab apa? Burung kakak tua pun kalau hang dudukkan dengan Sa'ad Al-Ghamidi baca Quran pasang kaset hari-hari, burung kakak tua pun boleh hafal 15 juzuk, tuan-tuan. Betul? Apa beza hafal dengan betul-betul mentadabbur? Saya ingat diri saya, tuan-tuan. Jadi kita 1400, kita dah 1444 hijrah, tuan-tuan. Makin tua dunia ni, kita pun semakin dimamah usia, tuan-tuan. Tak lama lagi bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Lagu yang pernah diharamkan di Malaysia, tuan-tuan, pernah diharamkan lagu ni. Sebab dulu orang ingat nak mati je pasal lagu ni. Sebenarnya nak ingatkan bekalan untuk dibawa mati. Sebab itu, tuan-tuan, kita sekarang ni berhadapan dengan skim cepat kaya. Ujian kita hari ni ialah riba. Tak selesai. Kita berhadapan dengan kesihatan mental yang paling parah. Bunuh diri, tuan-tuan perempuan. Tapi ingat, tuan-tuan perempuan, as a Muslim, kajian dibuat, ada salah seorang penghidugam yang cukup hardcore, lebih suka duduk dengan kawan-kawannya yang sama waktu dengannya, penghidugam, kerana tiada lagi sentuhan keluarga yang menyayanginya selain mamat-mamat yang sama waktu dengannya. Tuan-tuan, kita nak salahkan pendengar hari tak boleh. Kerana apa? Rupa-rupanya sentuhan kasih sayang daripada keluarga sudah tak ada rotok-opelnya. Hajanya iya. Udah tak pandang dah. Yang di rumah tu lulu gua-gua. Dia cari kat luar. Dia jumpa member dia. Bro, alah sikit je bro, sikit Bila kena sikit, dia rasa khayal. Bila rasa khayal, dia boleh sembang, dia boleh jadi golongan yang escapism, keluar daripada masalah yang hakikat. Dia jadi pengkhayal. Maka dia duduk dengan orang-orang khayal, tuan-tuan. Bila duduk khayal-khayal, dia tidak berpijak dunia nyata. Sehinggalah di lapan datang, angkut bawa pergi balai. Itu je cerita. So, saya kata, bunuh diri ni asalnya kerana sudah tiada tempat untuk mengadu, tuan-tuan. Kawan-kawan pun lari, keluarga pun tak ambil kisah. Memang jadi mental lah, tuan-tuan. Mental, dulu black metal, sekarang black mental. Mental, tuan-tuan. Tapi jangan putus harapan, tuan-tuan. La ta'asumir rauhillah. Sebab itu ada member yang stres. Saya tahu, tuan-tuan, dekat sana pun tempat Ana ni banyak, tuan-tuan. Ustaz. Stress, depression, anxiety disorder, bipolar disorder, you name it. Soal ni, hari ni YouTube penuh dengan pakar-pakar motivasi menceritakan mengenai stres, menangani stres. Memang stres, tuan-tuan. Kita tengok pun kita jadi stres. Sebab itu selalu kita sebut, tuan-tuan, rumah Allah. Saya juga pernah mengalami simptom-simptom yang sama, tuan-tuan.
Rumah Allah di Damansara Perdana itulah tempat kita berkubang. Baru dapat balik rentak tu. Sebab itu jangan tuan-tuan kita nampak pandang benda ni macam dia ni mental koyak ni. Kita jangan sebut tuan-tuan. Sebab benda tu memang berlaku. Tetapi pakar-pakar psikologi dengan pakar-pakar terapi yang duduk di hospital, memang pakar profesor yang berhadapan dengan orang yang stres nak bunuh diri ni, akhirnya pernah berjaya membawa mereka dari ruang kegelapan, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan pergi cahaya. Syaratnya satu je. Pertama, yakinkan dia, think positif about dia, berkawan dengan dia, layan dia. Yang kedua, terapkan soal akidah, syariat dan akhlak. Yang ini tak boleh lari tu. Sebab orang Islam, dia bersih. Kalau dia stres, dia tak boleh mandi, dia pun tak jaga diri dia, maka lagi stres, syaitan pun suka, jin-jin kafir pun suka kat dia sebab kotor. Tapi bila dia bersih, duduk dalam Islam dengan wuduk, dengan mandi junubnya, mandi hadatnya, subhanallah, dengan zikirullahnya, subhanallah, dia akan tercerna tuan-tuan, buang semua kotor-kotor. Islam is the way of life. Islam dia cara kamu kembali. Saya tahu ramai kat luar sana tuan-tuan puan yang stres. Tapi ustaz, dekat masjid saya pun ada orang isim juga ustaz. Isim cerita lain. Yang penting dia solat sama-sama kita tuan-tuan. Saya nak cerita isim ni dekat Bangi masa arwah Harudin hidup lagi. Saya tengah semayang kat sini tuan-tuan. Orang isim datang depan-depan. Semayang depan kita. Jadi sebab itu, hadirin hadirat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita satu sentuhan untuk menyayangi. Kalau kita sendiri tak kerti nak menyayangi tuan-tuan, bagaimana kita nak disayangi tuan-tuan? Alhamdulillah, masjid ni, Masjid Taqwa ni penuh dengan salam. Masuk aja salam. Masuk aja salam. Tak kenal pun salam. Yang ini kalau dapat buat memang A tuan-tuan. Macam kita kat Mekah hari tu. Keluar lift ni pegang kopi ni, pegang kebab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai ni orang Uganda atau mana, main Zimbabwe mana lah. Rambut keriting, hitam pekat-likat berkilat, tinggi menggunung. Tapi kita boleh tegur dia Assalamualaikum. Pasal apa? Duduk di Mekah dan di Madinah. Jiwa jadi lain tuan-tuan. Tapi main-main kat Malaysia, dekat KLIA je, buka je pintu tu, turun-turun dari Jeddah, turun-turun sampai KLIA, buka-buka pintu, memang pakai lebay kawan tu. Salam pun kita terlepas pandang nak bagi. Kadang-kadang suasana tempat main peranan. Baik tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan buat. Sebab itu hari ini kita kurang menghargai sesama. Suasana panas baran makin hebat dalam keluarga. Tambahan dengan tekanan-tekanan yang berlaku sekarang. Baliklah ke rumah Allah. Balik rumah Allah tuan-tuan buat. Sinilah tempat kita tuan mengadu kepada Tuhan punya dunia. Tak boleh mengadu kat kawan, mengadulah pada Allah. Banyak miracle happens tuan-tuan apabila kita rukaan sujud dan menyembah Allah secara berjamaah ini. Yakin dan percaya aja. Ketagihan gadget, ini juga salah satu info yang kita dapat, masya-Allah, terlalu banyak hebat sekarang tuan-tuan dan puan, sehingga mempromosikan perkara-perkara yang benci agama dengan sewenang-wenangnya. Sampai tuan-tuan, minta maaf saya cakap tuan-tuan, hari ini viral orang cuba menghina sekolah-sekolah pondok tuan-tuan. Orang cuba mengabui mata seolah-olah sekolah pondok ni pusat ekstremisasi. Apa masalah sekolah pondok dengan pondok Pak Atih? Ni tuan-tuan ramai ni. Daripada Pek Bontak ni, daripada Kupang, daripada Balin, daripada Greek ni. Kelantan tu sana habak dah tuan-tuan. Pondok Lanai. Ni semua tempat-tempat yang kita pernah pergi, kita duduk dalam kehidupan. Saya sendiri di Indonesia, saya duduk di pesantren pondok tuan-tuan. Ros beza. Saya tak nampak dia pusat ekstremis tuan. Jangan. Banyak perkara lain yang perlu kita lihat, kita kawal, kita sentuh. Mengapa institusi pondok yang dijadikan viral dimomok sebagai pusat ekstremisasi? Wala'uzubillah. Adalah cerita seorang dua yang terlebih kuah tuan-tuan. Kita tak dapat nafikan. Tapi bukan semua. Bukan semua. Pondok mengajar kita abata saja haqadada razata syafsuba qadha'a ghafaqa kalamana wa haya. Dia mengajar kita itu, mengajar tauhid. Jadi janganlah kita perkotak-katik dan perkecilkan peranan pondok melahirkan penceramah-penceramah, pendakwa-pendakwa hebat macam sekarang ni. Tuan-tuan, penceramah terus dalam negara kita kebanyakan dari pondok tuan-tuan.
Dan hari ni jadi ada satu batasan pula, membataskan, oh ini ceramah pondok, ini penceramah daripada Mesir, ini Jordan, ini. Kita sudah ada satu barrier, tuan-tuan. Siapa berlaku saya tak tahu, Allah. Ini pertembungan demi pertembungan kita di akhir zaman ini. Baik hadirin hadirat rahimakumullah. Ayuh, kalau kita tak jaga solat, bagaimana solat nak jaga kita? Hari ini ramai yang solat tapi hakikatnya tak jaga solat. Tuan-tuan perempuan, kena jaga solat baik-baik. Saya tahu tuan-tuan perempuan ada yang dah lenguh tu, nak solat tak sabar-sabar nampak gayanya. Apapun, siapapun dan di mana pun, pada malam ini saya nak bagi suatu pesanan untuk diri saya lah, untuk kita rakan-rakan semua, teman-teman semua. Untuk saya, ada sahabat hantar dekat saya satu rintihan. Sempena kita nak keluar daripada zon ni, zaman ujian fitan yang melanda kita sekarang ni, terlalu hebat ni. Sebenarnya rumah Allah antara ubat utama. Tak sakit cari jauh-jauh, tuan-tuan. Jemaahku, kerana sekeping roti canai sedap di mana sekalipun sanggup kau cari, tetapi rumah Allah di tempatmu sehari sekalipun tiada juga engkau kunjungi. Jemaahku, kerana kenduri kendara jauh di mana sekalipun bersungguh kau hadiri, tetapi rumah Allah di tempatmu sehari sekalipun mungkin tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, kerana bola sepak yang kau minati Stadium Bukit Jalil sanggup kau jejaki, tetapi rumah Allah di tempatmu sehari sekalipun mungkin tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, kerana ingin melihat keindahan alam semula jadi, bukit dan gunung habis kau terokai, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, kerana minat sungguh hobi memancing, segenap lautan dan sungai sanggup kau redahi, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, kerana pasar malam dan pasar tani nampak sungguh meriah sekali, siang dan malam terus kau lewati, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, kerana gegar vaganza dan mentor dah bermula, termasuklah Maharaja Lawak, terpacak kau di depan TV, tetapi rumah Allah di tempatmu mungkin sehari sekalipun tiada juga kau kunjungi. Jemaahku, tak salah apa yang kau lakukan semua ini. Cuma ingatlah di hadapan kita ada sesuatu yang sedang menanti. Jemaahku, sesungguhnya ketahuilah umur ini hanya menunggu mati. Ingin ku bertanya, ke mana jenazah kau dan aku akan dibawa nanti? Jemaahku, seluruh pelosok dunia telah pun kau terokai. Bila tiba saat matinya jasad ini nanti, di masjid atau surau jugalah kau dan aku akan dibawa untuk solat dan dimandi. Jemaahku, sebelum kau dan aku terus-menerus melupakan diri, biar kita saling ingat mengingati dan saling nasihat menasihati. Kerana sesungguhnya kita perlu saling sayang menyayangi sebagai saudara seagama. Mudah-mudahan bersama-sama kita menuju ke syurga ilahi. Peringatan untuk diri saya yang juga lalai dan terleka, dan kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Jasad adalah amanah yang perlu kita jaga, tetapi terkadang jasadiah terlalu banyak menipu kita. Kerana akhirnya jasad akan sirna, tuan-tuan perempuan. Maka tinggallah roh. Roh yang dicipta di alam roh dibawa ke alam rahim, ditumpahkan ke bumi, masuk alam dunia, dan sampai alam dunia tamat riwayat kita, tuan perempuan. 60, 70, 80, 90, 100, mak rempit 4 orang mati, 20 tahun pun tak sampai lagi, meninggal kita. Roh yang sama akan disoal syahad di alam barzakh. Di alam barzakh. Habis di alam barzakh soal siasat, maka kita akan dibangunkan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, ataupun wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Maka kamu akan dibangkitkan dari kuburan kamu, dibawa berombong-rombongan sama ada ke dalam jannah Allah, ataupun kamu dibawa berombong-rombongan ke dalam jahannam Allah, neraka jahannam Allah. Itu saja, tuan-tuan. Roh yang sama, jasad sirna. Maka marilah kita sama-sama
fokus kita pada malam ini, satu saya minta, fokus juga kepada roh. Biarlah kita berdoa, roh sama berdoa. Biarlah kita solat sebentar lagi, biar roh juga rukaan sujadan, bukan replika jasad dia semata-mata. Kerana itulah terlalu lama kita gunakan jasad untuk rukaan sujadan, tapi tidak mengubah sedikit pun paradigma iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Saya mengingat diri saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah meningkatkan amalan kita dari segi roh kita, supaya hanya roh yang mengenal roh nanti bertemu nanti di yaumul mahsyar. Maka kita tahu ini bukan dia sujud semata-mata jasad dia, tetapi rohnya turut bersujud. Doa jadi angkat kerana roh sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan kita meningkatkan iltizam kerohanian ini sajalah yang mampu membendung cabaran-cabaran, iaitu zaman fitnah di akhir zaman ini, dalam zaman milenium. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Tuhan punya dunia, Allahu Akbar. Yang tidak baik, yang mungkin saya terlepas pandang bercakap, tersentuh jiwa tuan-tuan perempuan, tak sepatutnya saya cakap begitu, itu memang kesilapan diri saya. Ampun maaf zahir dan batin. Niat saya ialah untuk menyampaikan, menyempurnakan amal yang telah diberikan. Terima kasih banyak-banyak. Saya khususkan kepada Syekh Syarifuddin yang bertungkus lumus nak membawa kita ke sini yang dhaif, sama-sama berkongsi rasa pada malam ini. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم.